Assalamualaikum warahmatullahi. Ini agenda Awani, saya Ibrahim Sani. Pada hari ini kita akan memberi tumpuan dan fokus kepada pendigitalan negara. Kerana seperti mana kita tahu, digital adoption ataupun penggunaan digital rata-rata rakyat Malaysia telah pun lazimnya menggunakan digital ataupun peralatan dan peranti yang berkenaan dengan isu ini. Tetapi fokus yang harus dikaitkan bersama adalah tentang infrastruktur dan juga dasar negara tentang memodernkan industri digital negara kita. Maka dengan ini, bersama kita pada hari ini adalah Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik. Beliau merupakan pengerusi kepada SKMM ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Terima kasih kerana luangkan masa bersama kami, Dr. Fadullah. Kita nak fikir sedikit tentang isu My Digital. Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini telah pun melancarkan inisiatif My Digital, merangkumi rangka tindakan ekonomi digital Malaysia ataupun Digital Economy Blueprint yang dirangka khusus bagi memperbaiki dan menaiki taraf kehidupan rakyat Malaysia dari pelbagai aspek. Antara fokus kita adalah tentang signifikan inisiatif My Digital ini. Mungkin Doktor boleh huraikan sedikit tentang My Digital. Terima kasih Ibrahim. Assalamualaikum. Dia bila kita lihat My Digital ni, dengan senang kita boleh lihat dari segi dasarnya, ini adalah dasar untuk kita melonjakkan negara. Kalau kita lihat terdahulu pada tahun 1997, kita ada dasar Multimedia Super Corridor. Dan kini kita dah lebih daripada 20 lebih tahun sejak kita ada dasar sebesar itu. Dan dasar My Digital adalah dasar untuk kita meningkatkan tahap penggunaan pendigitalan dalam ekonomi dan negara Malaysia. Dan kalau kita huraikan My Digital tu terdapat beberapa perspektif. Satu adalah dari segi perspektif infrastruktur, di mana kita ada liputan kesalinan hubungan atau connectivity dan juga data-data center dan sebagainya, dan juga teknologi baru yang akan digunakan pakai di peringkat rangkaian seperti teknologi 5G. Dan di setiap industri, kita ada pelbagai industri negara ini, mereka juga akan menggunakan teknologi baru yang akan berkait rapat dengan teknologi rangkaian untuk merubah tata cara kita semua bekerja. Seperti contohnya mungkin dalam industri oil dan gas, kita mungkin boleh melihat pencarian cari gali minyak tanpa menggunakan orang bekerja di pelantar. Dan inilah benda-benda baru yang kita boleh lihat dengan adanya pendekatan dasar seperti My Digital yang dirangkakan untuk 10 tahun. Tapi kita tahu teknologi ini banyak akan berubah setiap masa, maka fokus yang utama adalah pada 5 tahun yang pertama. Dan insya-Allah dengan adanya kita akan melihat lebih banyak pelaburan ke dalam negara yang berbentuk pelaburan digital. Antara tujuan dan fokus mengapa inisiatif seperti ini dilaksanakan adalah untuk merapatkan jurang di antara mereka yang menetap di bandar dan juga di desa, dan mungkin merapatkan lagi jurang generasi yang muda dan bukan lagi muda. Mungkin Doktor boleh huraikan sedikit tentang apakah langkah-langkah dan program yang merapatkan jurang-jurang seperti ini, terutamanya apabila kita berbincang dalam konteks inisiatif My Digital dan juga rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Sememangnya bila kita ceritakan tentang pendigitalan, memang akan ada perbezaan antara keadaan di bandar dan keadaan di luar bandar, ya. Jadi untuk memastikan tiada yang tertinggal, maka terdapat beberapa pendekatan yang dilaksanakan. Pendekatan pertama adalah melebarkan liputan rangkaian, di mana rangkaian gentian optik dan juga rangkaian 4G diperluaskan sehinggalah ke luar bandar. Dengan ada peningkatan liputan ni, maka rakyat luar bandar akan mendapat kualiti perkhidmatan yang serupa seperti di bandar dalam konteks rangkaian 4G. Dan rangkaian 4G ini memanglah satu rangkaian yang baru, bukanlah rangkaian lama sebenarnya. Dan apabila
datangnya rangkaian 5G, perbezaan antara 4G dan 5G tidaklah terlalu ketara, di mana orang yang belum dapat perkhidmatan rangkaian 5G ni masih lagi boleh mempunyai produktiviti dan penggunaan teknologi yang pada tahap yang tinggi. Itu yang pendekatan pertama. Pendekatan yang kedua adalah untuk membantu mereka-mereka yang tidak berkemampuan. Di sinilah kita telah dapat beberapa usaha pakej-pakej baik dari pihak kerajaan ataupun pihak swasta untuk mengurangkan kos perkhidmatan bagi mereka-mereka yang bergolongan pendapatan rendah. Dan yang ketiga, pendekatan untuk memastikan mereka-mereka ada mempunyai peranti ataupun alat untuk mengguna pakai dalam konteks pendigitalan. Dan di sini juga terdapat beberapa usaha, antaranya yang diterajui oleh pihak MCMC baru-baru ini adalah kempen My Baik Hati, di mana kita melaksanakan program crowdsourcing untuk mendapatkan alat-alat peranti yang telah diguna pakai dan untuk kita membaik pulih untuk dipanjangkan kepada mereka yang tidak berkemampuan. Dan akhir sekali adalah untuk meningkatkan kapasiti penggunaan teknologi digital. Di sinilah kita mengguna pakai pusat-pusat internet komuniti di seluruh negara. Buat masa ini kita telah ada 873 yang akan dilebarkan untuk menjadi 910 tidak lama lagi. Dan di sini terdapat pelbagai program secara percuma untuk masyarakat setempat mempelajari bagaimana mereka boleh menggunakan pakai teknologi digital untuk merubah hidup mereka. Doktor telah uraikan banyak perkara tentang inisiatif My Jendela dan juga My Digital dan sebagainya. Mungkin doktor boleh menjerumus sedikit tentang isu ataupun laporan separuh tahun kedua jendela, mengenai pelan jendela, terutama yang disebutkan tadi, bagaimana kemajuan semasa yang telah dicapai berbanding dengan separuh tahun yang pertama tahun lalu? Sebenarnya bila kita lihat jendela ni sebenarnya telah dimulakan selepas diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 29 Ogos 2020 ya. Rasa macam dah lama dah, tapi belum lagi setahun. Nak kata setengah tahun pun baru lagi mencapai setengah tahun sebenarnya. Dan dalam masa yang agak pendek tersebut, kita telah mengeluarkan 2 laporan. Setiap suku tu kita mengeluarkan 1 laporan, dan kali ini ialah laporan kedua untuk suku kedua bagi fasa pertama. Ya. Dan setiap suku kita mempunyai sasaran, dan alhamdulillah untuk suku kedua, laporan suku kedua ini kita dapati kesemua sasaran telah dicapai oleh pihak industri, baik dari segi bilangan premis yang dilalui oleh Kementerian Fiber, menara baru, dan juga menaik taraf menara-menara yang sedia ada kepada rangkaian 4G. Dan kami akur sungguh pun dari segi bilangan pembaikan dan sebagainya, nampak kita mencapai sasaran. Ini hanya boleh dilihat dari konteks liputan ya. Dari segi konteks kualiti, ia masih lagi memerlukan pembaikan, dan mana ianya akan dilaksanakan secara serentak, tetapi tidak akan dapat dirasai pada masa yang sama dengan liputan yang telah dibangunkan. Dan insyaAllah kita akan bagikan laporan suku ketiga apabila suku ketiga telah dicapai. Doktor, kalau mungkin boleh sentuh tentang sasaran untuk tahun ini, tahun 2021, apakah sasaran yang mungkin penting untuk kita semua ketahui tentang pelan jendela? Untuk tahun ini saya boleh bagikan kepada beberapa sasaran. Sasaran pertama adalah liputan gentian fiber, yang mana ia disasarkan untuk akan meliputi 1.2 juta premis di seluruh negara. Nombor kedua adalah menaik taraf rangkaian ataupun menaik taraf menara-menara sebanyak 12,499 menara di seluruh negara. Kita juga akan membangunkan 193
menara baru di kawasan komersial dan projek untuk menaikkan menara di 1,661 lokasi di seluruh negara akan bermula pada suku tahun keempat. Tender pun telah ditutup dan sedang dinilai buat masa ini. Dan dan satu lagi adalah liputan satelit ataupun ke kawasan-kawasan pendalaman. Di sini bilangan penduduk hanyalah kurang daripada 19 orang per kilometer persegi. Dan di sini kita telah mengenal pasti 839 tempat yang mana perkhidmatan insya-Allah akan dimulakan pada bulan 10 tahun ini. Dan akhir sekali adalah penutupan rangkaian 3G yang mana ianya akan ditutup pada penghujung tahun 2021 supaya spektrum yang sedia ada diguna pakai untuk 3G dapat diguna pakai untuk rangkaian 4G bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan yang kita dapat rasai. Di sebalik usaha kerajaan melalui MCMC untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, terutamanya untuk mempertingkatkan kesaling hubungan yang lebih stabil dan juga bagus, ada isu-isu berbangkit di mana rakyat mungkin menyuarakan ketidakpuasan hati mereka tentang servis dan perkhidmatan yang diterima. Adakah MCMC sedang melihat tentang kegusaran rakyat tentang isu ini? Sudah tentu, Ibrahim. Seperti saya maklumkan tadi, pendekatan kita ada dua tahap. Tahap pertama adalah untuk melebarkan liputan terdahulu. Dan kami dapati liputan ni kalau kita lebarkan, dia akan memberi kesan kepada mereka-mereka lazimnya di luar bandar. Ya. Dan bila kita lihat dari segi kualiti pula, berasaskan pada aduan, kualiti agak berkurangan terutama di dalam bandar dan di pinggir bandar. Kita panggil zon 1 dan zon 2. Di sini 80% daripada aduan yang didapat yang masuk ke sistem pihak MCMC adalah daripada tempat-tempat ini. Ini menunjukkan bahawa perkhidmatan itu perlu ditingkatkan oleh pembekal-pembekal perkhidmatan yang mana kami apabila ada kes yang agak ketara akan turun dalam masa 24 jam daripada aduan itu masuk bersama dengan pembekal perkhidmatan untuk kita melihat apakah masalah dan bagaimana kita boleh menyelesaikannya baik dalam jangka masa dekat ataupun yang boleh diselesaikan dalam jangka masa yang lebih lama sedikit. Ya. Dan kalau kita lihat bilangan aduan itu telah meningkat apabila kita ada MCO 2.0. Sebenarnya kita dah nampak kesan usaha pembaikan tu pada suku keempat tahun lepas, tetapi bila MCO 2.0 berlaku semula pada suku pertama, aduan naik balik sebab ramai orang berada di rumah dan penggunaan internet juga meningkat. InsyaAllah saya rasa dengan ada perubahan MCO untuk suku kedua ini tahun ini, insyaAllah dia akan aduan tu mungkin akan berkurangan. Kita dah nampak dari segi trend minggu ke minggu nampak bilangan aduan tu telah kurang, maka saya rasa kita boleh infer yang mana kualiti perkhidmatan tu pada tahap yang mereka yang mengguna pakai ni mungkin tidaklah orang kata terlalu hebat tetapi mereka berpuas hati. Doktor, sebelum kita berhenti berehat, saya nak tanyakan sedikit tentang soalan susulan tentang aduan yang disebutkan tadi. Ada juga aduan yang menyatakan bahawa kos perkhidmatan perniagaan mungkin meningkat dan juga isu-isu birokrasi terus dibelenggu oleh badan-badan kerajaan. Adakah doktor melihat ini sebagai satu aduan yang serius? Sememangnya kami lihat ini adalah satu aduan yang serius sebab secara dasarnya kerajaan mempunyai dasar untuk menjadikan telekomunikasi sebagai utility ketiga. Bila kita kata utility ketiga ni seperti elektrik dan air seperti ada sekarang, dan inilah utility ketiga di mana kita mesti ada ketiga-tiga perkhidmatan apabila sesuatu pembangunan dibuka, ya, dan diduduki.
Dan di sinilah kita lihat masih lagi terdapat sedikit kekangan kerana bila kita lihat dari segi proses pembangunan infrastruktur, banyak kelulusan perlu didapatkan daripada pihak negeri, bukan dari pihak persekutuan. Kami di pihak persekutuan memberi lesen, tetapi apabila mendapat kelulusan untuk mendirikan ataupun melabur sesuatu infrastruktur di peringkat negeri, kelulusan negeri perlu didapatkan, dan di sinilah terdapat beberapa kos yang dikenakan oleh pihak negeri. Maka dalam laporan kedua kami, kami telah paparkan satu table liga, di mana kita menunjukkan perbezaan kos dari dari satu negeri ke negeri lain. Kita akur setiap negeri mempunyai hak untuk mengenakan yuran, tetapi kita juga mengharapkan agar pihak negeri tidak mengenakan yuran yang mempunyai judat yang terlalu lebar, di mana negeri yang mempunyai mengenakan yuran yang tinggi akan menjadi satu negeri yang orang kurang ingin melabur dari segi infrastruktur telekomunikasi. Baik, kita akan berehat sebentar. Kembali nanti kita akan sentuh tentang isu 5G. Terima kasih kerana terus bersama kami. Bersama kita pada hari ini adalah pengerusi SKMM ataupun MCMC, Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik. Dr. Fadullah, kita nak sentuh tentang isu 5G, iaitu rangkaian terbaru yang Malaysia dah hargakan sekarang ni. Baru-baru ini pada Majlis Pelancaran My Digital dan juga Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia telah pun disebutkan bahawa Perdana Menteri menyatakan hasrat untuk melaksanakan 5G pada beringkat menjelang hujung tahun ini. Tetapi ini adalah susulan daripada 5G rollout yang sepatutnya berlaku pada tahun lepas, namun disebabkan pandemik ia perlu ditangguhkan kepada tahun ini. Mungkin doktor boleh huraikan sedikit tentang status dan update tentang rollout 5G ini kepada orang ramai? Baik. Sebenarnya rollout 5G bukanlah pada tahun lepas. Sebenarnya 5G pada tahun lepas adalah untuk kita menyediakan use case, maknanya cara-cara mengguna pakai teknologi 5G. Bila kita kata rollout tu maksudnya dia akan menyediakan satu rangkaian baru. Dan di sinilah kita juga mempunyai pendekatan di mana elemen-elemen rangkaian yang tersedia di negara ini banyaknya telah mencukupi untuk diguna pakai semula apabila kita membangunkan rangkaian baru. Jadi di sini kita adakan dasar tiada duplikasi. Kita tak nak kalau duplikasi banyak, yang kayanya adalah vendor, bukannya rakyat. Kos pada rakyat akan lebih meningkat. Dan di situlah kita pendekatan kerajaan baru-baru ini adalah untuk menyediakan rangkaian 5G melalui satu syarikat milik penuh kerajaan, iaitu satu syarikat khas, dan nama syarikat tersebut adalah Digital Nasional Berhad. Dan di sinilah syarikat ini akan membangunkan rangkaian baru, dan insya-Allah ianya akan disediakan secara berperingkat-peringkat bermula pada penghujung tahun 2021. Dan sebenarnya ini lebih cepat daripada perancangan yang terpaksa kita lihat semula apabila kita membangunkan program jendela, di mana pada waktu itu sekiranya keadaan kesaling hubungan masih lagi terdapat kekangan pada waktu Julai Ogos 2020, maka rangkaian 5G hanya dapat dibangunkan pada penghujung tahun 2022, dan disebabkan usaha gigih pihak industri, peningkatan elemen-elemen rangkaian juga telah dapat dinaikkan dengan begitu cepat, maka kita boleh menyediakan rangkaian 5G dengan lebih cepat setahun sebenarnya.
Doktor sebutkan tadi Digital Nasional Berhad yang merupakan SPV untuk melaksanakan 5G ini. Mungkin kita boleh lihat DNB dalam konteks MyJendela yang Doktor sebutkan juga tadi. Bagaimana kedua-dua item ini boleh membantu dalam pelaksanaan 5G dengan lebih cepat dan lebih, I guess, smooth dalam rollout diorang? Okay. Di sini saya kena cerita teknikal sikit. Okay. Boleh katalah jendela ni akan melebarkan liputan gentian optik. Ya, kalau kita lihat pada rangkaian, kita ada rangkaian di kalau boleh di tanah dan rangkaian di udara ataupun kita panggil wireless, rangkaian wireless. Ya, dalam 5G kita boleh andaikan kita mempunyai 5 lane highway. Kalau 4G tu 4 lane highway lah. Kalau 2G 2 lane highway. Kalau kita ada 5G tu 5 lane highway, bayangkan kalau bila dia melalui pemancar atau menara disambung kepada rangkaian di tanah, dan kalau rangkaian di tanah tu bukan gentian fiber, maka 5 lane kita turun kepada jalan kampung, maka jam lah jadinya, ya, rangkaian. Jadi kita memerlukan rangkaian yang 5 lane di udara, wireless, dan juga kalau boleh 5 lane juga di tanah. Dan di sinilah kita jendela menyediakan prasarana di tanah, iaitu liputan gentian optik. Dan 5G ni yang dibangunkan oleh pihak DNB menyediakan rangkaian 5G ataupun highway 5 lane ni yang mana ia akan bersambung dengan gentian optik melalui menara. Dan kedua-dua ni perlu dilaksanakan secara serentak, ya. Jadi sebab itulah kita dah katakan jendela dan 5G adalah satu program yang sama, di mana jendela akan menyediakan prasarana untuk kita mempercepatkan pembangunan rangkaian 5G tadi, ya. Dan kenapa kita guna pakaikan satu syarikat dan bukan pelbagai syarikat? Di sini kita lihat dari segi spektrum, kalau kita mempunyai pelbagai syarikat, maka setiap syarikat akan mendapat spektrum yang sedikit. Dan apabila penggunanya adalah ramai, maka spektrum yang sedikit itu tidak dapat menampung bilangan pengguna yang ramai. Walhal kalau kita mempunyai satu rangkaian yang pakai ke semua spektrum yang ada di negara ini, maka kapasiti untuk menampung pengguna yang ramai lebih tinggi. Ya, dan bila kita boleh tampung pengguna ramai dengan spektrum yang sedia ada, maka kualiti perkhidmatan yang kita merasai sebagai pengguna akan pada tahap yang kita kehendaki. Dan akhir sekali dari segi kos perkhidmatan dengan pendekatan seperti ini, kos pembangunan tu tidaklah terlalu tinggi, yang mana ianya akan dipanjangkan pada pengguna. Kalaunya kosnya tinggi, maka perkhidmatan juga pada pengguna akhirnya juga akan tinggi. Ya, jadi inilah semua pendekatan-pendekatan ataupun usaha-usaha yang dilaksanakan melalui jendela dan juga pembangunan 4G dan konteks yang mana ianya dilaksanakan. Doktor, sebelum kita akhiri wawancara ni, kita telah sebutkan secara terperinci tentang isu jendela dan juga MyDigital dan juga DNB. Tapi ada satu lagi kempen yang kerajaan sedang laksanakan sekarang, iaitu My Baik Hati. Mungkin doktor boleh kongsikan bersama tentang kempen ini? Terima kasih. Baik, memang saya ada maklumkan tadi pada awal perbincangan kita tentang kempen My Baik Hati. Kempen My Baik Hati ini adalah satu kempen yang dibangunkan oleh pihak MCMC bersama pemain industri. Apabila kita melihat ramai golongan-golongan yang tidak berkemampuan, tidak mempunyai peranti. Ya, bila mereka tak ada peranti, rangkaian secantik mana pun ada, dia tak boleh disambungkan kepada rangkaian tersebut untuk mereka mengguna pakai kesaling hubungan tersebut tadi. Jadi dengan adanya program ni, di mana ini adalah program di mana kita menggunakan pendekatan crowdsourcing, di mana sesiapa yang tidak lagi ingin menggunakan pakai peranti yang sedia ada, janganlah buang.
bagi derma lah melalui kempen Baik Hati ini. Dan di manakah mereka boleh derma? Mereka boleh derma di syarikat, di kedai-kedai syarikat perkhidmatan telekom yang mana di kawasan masing-masing, di Klang Valley ke ataupun di Melaka dan sebagainya, ya. Dan itu pun dan bilangan syarikat yang bersama dengan kami adalah pihak TM, Time, Maxis, U-Mobile, Digi dan juga Celcom, ya. Dan kita juga mengharap ramai lagi pembekal-pembekal lain akan bersama-sama dengan kita untuk membangunkan kempen ini. Kempen ini akan dilaksanakan untuk selama setahun ataupun 12 bulan, dan kita akan lihat bagaimanakah ianya berjaya atau tidak. Sekiranya ramai orang menderma dan kita dapat memberi bantuan kepada mereka yang tidak berpendapatan tinggi, maka kita mungkin akan memanjangkan lagi kempen ini. Buat masa ini kita akan melaksanakan dalam tempoh 12 bulan terdahulu. Dan buat masa ini terlalu awal. Program ini baru dimulakan, saya rasa baru sebulan sahaja. Jadi insyaAllah kita akan maklumkan progres kempen ini dari masa ke semasa. Baik, terima kasih Dr. Fadlullah. Beliau merupakan pengerusi kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC. Jika anda terlepas pandang mana-mana bahagian dalam wawancara ini, sila layari astroawani.com dan cari agenda Awani. Sekian saja untuk episod kali ini. Teruskan bersama Astro Awani.